dan salam sejahtera. Saya Puan Nora daripada IPG Kampus Imuhas, susulan daripada perkongsian saya mengenai magnet pendidik cemerlang. Ramai yang telah pun PM, DM saya untuk mendapatkan rumusan daripada perkongsian yang kita buat sebelum ini. Jadi pada kali ini saya ingin merumuskan perkongsian tentang magnet pendidik cemerlang itu fasa demi fasa, ya. Yang pertama, apa kaitan pendidik cemerlang dengan magnet? Mengapa perlu ada magnet bagi seseorang pendidik cemerlang itu, ya? Jadi apakah dia pendidik cemerlang? Apabila kita bercakap pendidik cemerlang itu seorang guru ataupun pensyarah yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam bidang ataupun subjek mereka sendiri. Secara umumnya, semua pendidik itu adalah cemerlang, ya. Jadi pelbagai usaha telah pun dibuat untuk kecemerlangan anak didik mereka sendiri, ya. Contohnya kalau musim PKP ini, pembelajaran sepanjang hayat itu kita buat sendiri. Kita mempelajari, mengenali dan mengaplikasikan penggunaan kelas dalam talian, menggunakan aplikasi Zoom misalnya, Google Meet, TeamLink dan sebagainya, ya. Walaupun kita tak tahu, tapi kita cuba berusaha untuk keberhasilan anak didik kita melaksanakan PDP secara berterusan, ya. Jadi ini adalah antara usaha cemerlang, yang cemerlang, ya. Tetapi kecemerlangan yang ingin saya bawakan di sini ialah kecemerlangan yang diberikan pengiktirafan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu kita dilantik menjadi guru cemerlang, pensyarah cemerlang dengan jawatan pensyarah ataupun guru cemerlang itu sendiri yang ada gelarannya, ada tanggungjawabnya dan ada juga ganjarannya. Baiklah, apakah ciri-ciri seorang pendidik yang cemerlang? Tentulah sahsiah terpuji, berketerampilan. Dan bercakap tentang keterampilan ini tak semestinya keterampilan yang fizikal yang melibatkan kekemasan, kecantikan, tetapi keterampilan berbahasa misalnya, keterampilan dalam menyampaikan kandungan mata pelajaran kita sendiri. Seterusnya, etika dalam etika keguruan, etika penjawat awam yang sentiasa kita junjung. Dan yang ini penting, iaitu prihatin terhadap keperluan murid kita sendiri. Biasanya ini fitrah kita sebagai pendidik, sangat-sangat memandang tinggi melihat keperluan apa yang anak murid kita perlukan. Dan yang terakhir ialah role model ataupun suri teladan yang akan menjadi ikutan kepada rakan-rakan yang lain, kepada murid kita sendiri dan komuniti juga. Yang kedua, seorang pendidik cemerlang perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kepakaran mereka itu sendiri. Maksudnya, seorang pendidik yang cemerlang itu perlu menguasai dan menghayati kandungan subjek utama mereka. Mereka ini akan menjadi rujukan dalam pelbagai kaedah pedagogi, ya, dari segi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik mengajar itu sendiri. Jadi, seorang pendidik itu juga perlu mahir IT misalnya, selari dengan keperluan dunia pendidikan pada hari ini. Jadi pelbagai aplikasi boleh digunakan dalam kelas supaya pembelajaran kita akan menjadi lebih seronok dan menghiburkan, di samping pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna. Yang ketiga ialah hasil kerja. Saya percaya seorang pendidik yang cemerlang telah melaksanakan pelbagai usaha untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Jadi pelbagai program yang kita buat untuk membangunkan potensi murid itu sendiri. Jadi usaha-usaha ini kita perlu dokumentasikan, ya, sebagai rekod kita, rekod untuk kepada panitia, kepada jabatan dan kepada institusi itu sendiri. Seterusnya, yang keempat ialah komunikasi. Komunikasi ini penting kerana komunikasi menjadi penghubung ataupun rantaian antara kita dengan anak didik kita, kita juga dengan rakan sejawat dan kita juga dengan komuniti.
Jadi kita senang ataupun mudah untuk menyampaikan idea, menyampaikan message dengan jelas, ya. Jadi apabila bercakap tentang menyampaikan message, kita perlulah bersifat terbuka. Terbuka di sini bermaksud kita boleh menerima pandangan, komen daripada pelbagai pihak. Kita perlu berlapang dada untuk menerima sebarang teguran, kerana teguran itu akan menyeimbangkan segala yang kita rancangkan itu sama ada perlu penambahbaikan. Yang kelima ialah potensi diri. Saya percaya semua pendidik mempunyai kekuatan dan kelebihan pada diri masing-masing. Ya, jadi fokuskan kepada kelebihan yang ada pada diri dengan melaksanakan pelbagai inisiatif, aktiviti misalnya, bersifat proaktif dalam melaksanakan sesuatu inovatif, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam melaksanakan apa saja kerja buat kita, dan apa saja program ataupun aktiviti yang kita laksanakan itu, kita dapat tahu keberhasilannya selepas itu apabila semua anak didik kita mendapat manfaat daripada apa yang kita laksanakan itu. Jadi percaya pada diri sendiri bahawa ini adalah antara kekuatan kita yang kita boleh manfaatkan kepada anak didik kita sendiri. Begitulah tadi perkongsian tentang ciri-ciri pendidik cemerlang. Diharapkan perkongsian ini memberi manfaat kepada para pendidik di sana, dan selepas ini saya akan kongsikan lagi dalam video-video seterusnya bagaimanakah panduan mudah untuk percaya sebagai seorang pendidik cemerlang. Saya Nora Magda